Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati lagi saya kasihi iaitu Puan Pensyarah kami bagi khusus penghayatan etika dan peradaban bagi semester 2 tahun 2019-2020 iaitu Puan Nurul Aizah binti Muhammad Mokhtar. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang iaitu saya Nur Syahira binti Rusli, Saya Nur Muslihah binti Zaidi. Saya Nurul Afifah binti Nordin. Saya Nurul Ashfilza binti Rozi. Dan saya Nur Yasmin Soleha binti Zulkifli. ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Implikasi LGBT Homoseksual terhadap Pemikiran, Sosial dan Gaya Hidup Manusia. Seperti yang kita ketahui, LGBT merupakan singkatan yang merujuk kepada golongan yang mengamalkan cara hidup lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Istilah LGBT telah diwujudkan pada sekitar era 1970-an. Istilah ini kerap digunakan oleh mereka yang menormalisasikan gaya hidup yang songsang di mata orang ramai. Amalan ini merupakan amalan yang mana keinginan untuk melakukan hubungan sesama jenis lahir secara semula jadi tetapi gagal dalam mengawal naluri tersebut sehingga bercanggah dari segi agama, tradisi, adat dan budaya. Apakah itu LGBT? Yang pertama, lesbian. Lesbian adalah gelaran khusus bagi golongan yang mempunyai tarikan seksual terhadap jantina yang sama iaitu perempuan, manakala G pula gay iaitu merujuk kepada pasangan sejenis jantina seperti lesbian tetapi membezakannya adalah lelaki bersama lelaki. Manakala B bisexual iaitu singkatan yang merujuk kepada individu yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jantina iaitu perempuan dan lelaki. Akhir sekali, T, transsexual. Gelaran bagi seseorang yang berperilaku atau berpenampilan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Berdasarkan pada skrin di atas, kumpulan kami telah menggariskan beberapa objektif untuk kajian ini iaitu mengenal pasti definisi serta konsep LGBT dan homoseksual secara umum, menjelaskan implikasi LGBT homoseksual terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia dan membincangkan cadangan bagi mengatasi implikasi LGBT dan homoseksual. Baiklah, seterusnya saya akan menghuraikan permasalahan berkaitan kajian kami. Gejala kecelaruan identiti atau jantina di mana individu tersebut mempunyai perlakuan yang tidak selari dan bercanggah dengan amalan kehidupan yang normal. Keadaan ini menjadi cacian segelintir masyarakat kerana golongan ini dianggap telah menjalankan gaya hidup yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Kewujudan golongan ini dibuktikan oleh laporan media massa dan kajian pendidik yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji masyarakat berkaitan dengan kekeliruan identiti dan gender. Seterusnya, skop kajian kami ialah menjerumus kepada masyarakat yang terkesan dari segi pemikiran, sosial dan gaya hidup akibat dari amalan LGBT dan masyarakat yang mengalami masalah kekeliruan terhadap identiti jantinanya. Pengkaji menjelaskan konsep amalan gaya hidup LGBT dan homoseksual dan implikasi LGBT dan homoseksual terhadap masyarakat kini. Akhir sekali, skop kajian kami mencadangkan beberapa usaha untuk mengatasi masalah LGBT dan homoseksual ini. Seterusnya, metodologi kajian kumpulan kami menggunakan kaedah kepustakaan iaitu pengkaji merujuk artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tajuk yang dikaji. Pengkaji juga melayari laman web internet untuk menambahkan lagi maklumat yang sesuai berkaitan dengan tajuk kajian. Sekarang saya akan paskan pula kepada Nur Muslihah Zaidi untuk pembentangan yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Syahira. Baiklah, seterusnya kita akan lihat bagaimana implikasi LGBT dan homoseksual terhadap pemikiran manusia. Jadi, mengikut kajian yang telah dibuat, gejala ini sememangnya meninggalkan impak negatif kepada pemikiran dan minda manusia, terutamanya golongan remaja yang dikatakan mudah terpengaruh. Kita bergerak mula kepada isi yang pertama iaitu implikasi golongan homoseksual dari segi aspek psikologi. Golongan homoseksual ini merasakan bahawa perbuatan mereka dengan menjalinkan cinta dan juga hubungan seks sesama sejenis mereka
mampu memenuhi dalaman jiwa mereka. Fahaman sebegini mampu mendorong pemikiran masyarakat untuk mengharuskannya dan menganggap ianya sebagai perkara normal. Selain daripada itu, wujudnya pemikiran yang salah tanpa mendapatkan rujukan daripada yang lebih pakar. Hal ini sememangnya mengundang kepada penglibatan gejala yang tidak sihat ini. Ada segelintir manusia yang beranggapan gejala LGBT ini adalah salah satu hak manusia itu sendiri. Manusia bebas menentukan cara hidup mereka dan menegakkan hak asasi demi memenuhi kepuasan nafsu. Pemikiran sebegini akan meruntuhkan akhlak seseorang itu, lebih-lebih lagi yang beragama Islam. Seterusnya, bergerak kepada isu yang ketiga, iaitu fahaman aliran pemikiran liberal yang mempengaruhi minda masyarakat. Golongan ini melakukan ijtihad tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga turut memberi pengiktirafan kepada pengamalan LGBT dengan melandaskan pemikiran liberal mereka tanpa ilmu pengetahuan yang benar. Isu yang terakhir ialah mengenai pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap golongan LGBT. Sebagai contoh, rata-rata masyarakat di Indonesia tidak bersetuju dengan keberadaan LGBT ini kerana ia jelas bertentangan dengan ajaran agama. Mereka juga memberi kecaman dan juga memula golongan ini. Walau bagaimanapun, ada sebahagian masyarakat yang bersifat neutral dengan tidak mendiskriminasi mahupun menyokong golongan tersebut. Seterusnya, pembentangan ini diteruskan oleh Afika Nordin. Saya akan menyambung pembentangan dengan menjelaskan mengenai implikasi LGBT dan homoseksual terhadap sosial. Pertama sekali, saya akan memberikan definisi mengenai sosial. Sosial boleh didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. LGBT dan homoseksual dapat memberikan pelbagai implikasi negatif kepada sosial. Antaranya ialah penyakit HIV. Penyakit HIV akan menjadi semakin terdedah dan kemungkinan tidak dapat dicegah daripada merebak kepada masyarakat. Beberapa kajian telah dilakukan mengatakan bahawa kebanyakan jangkitan HIV berpunca daripada golongan homoseksual di antara lelaki dan lelaki. Selain itu, kadar jangkitan penyakit sifilis dan gonoria juga akan semakin bertambah jika kegiatan LGBT ini berleluasa. Penyakit sifilis dan gonoria merupakan penyakit kelamin yang kebanyakannya dijangkiti oleh kaum lelaki. Penyakit ini dapat dirawat tetapi kemungkinan dapat menimbulkan masalah kesihatan yang lain kerana ia mungkin akan merebak kepada organ-organ badan yang lain. Kemudian, bagi isu yang ketiga, melalui perkahwinan sesama jenis yang dilakukan oleh golongan homoseksual dapat menimbulkan kecelaruan dalam hubungan kekeluargaan dan masyarakat sekeliling. Untuk mendapatkan zuriat, mereka akan melakukan kaedah-kaedah seperti kaedah persemanian beradas dengan mengambil air mani daripada orang lain atau kaedah-kaedah yang lain seperti kaedah ibu tumpangan yang jelas sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat menimbulkan kecelaruan identiti dan nasab keturunan setelah zuriat tersebut lahir. Dan akhir sekali, golongan LGBT ini pasti akan disingkirkan oleh masyarakat kerana masyarakat merasa bimbang. Kemungkinan golongan-golongan ini akan memburukkan maruah dan imej sesebuah masyarakat. Perkara seperti ini dapat menyebabkan perpecahan dan perbalahan antara masyarakat kerana diskriminasi terhadap golongan LGBT dan pemberontakan pasti akan berlaku. Hal ini dapat menyebabkan negara berada dalam keadaan yang tidak aman dan tenteram. Kita beralih kepada Ashfilza bagi isi yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Saudari Afika. Seterusnya saya akan menerangkan tentang implikasi LGBT homoseksual terhadap gaya hidup manusia. Pertama sekali ialah keruntuhan institusi keluarga dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana institusi keluarga merupakan komponen penting dalam membentuk sebuah masyarakat dan melahirkan modal insan yang mulia. Namun begitu, pelbagai masalah hari ini telah mengancam institusi keluarga yang mencetuskan kebimbangan kepada semua pihak. Sebagai contoh, terdapat seorang lelaki gay telah mendirikan rumah tangga dengan gadis pilihan keluarganya. Hasil perkahwinan tersebut, lelaki gay itu dikurniakan seorang anak perempuan. Walau bagaimanapun, perkahwinan tersebut tidak dapat diselamatkan apabila si isteri mengetahui suaminya adalah gay dan menjalinkan hubungan dengan kaum sejenis. Rumah tangga lelaki gay itu berakhir dengan penceraian
dan tidak mendapat hak penjagaan anak. Dapat dilihat permasalahan LGBT dan homoseksual ini memberi kesan yang buruk terutama kepada institusi kekeluargaan. Ini menyebabkan berlakunya perpisahan dan perceraian yang menyebabkan gaya hidup seseorang itu berubah. Implikasi seterusnya ialah masyarakat hidup dalam ketakutan kerana dikelilingi oleh golongan LGBT dan homoseksual. Individu yang dikelilingi oleh golongan LGBT dan homoseksual cenderung untuk berhadapan dengan pelbagai masalah kebimbangan. Sebagai contoh, manusia bimbang apabila melimpahnya laman sembang yang mempromosikan aktiviti sonsa, terutamanya menerusi Facebook. Mereka juga tanpa segan silu secara terang-terangan mengaku sebagai golongan gay di media massa dan melebarkan sayap mereka mencari kenalan-kenalan baru sesama mereka dengan menggunakan aplikasi seperti Hornet. Tuntasnya, kita dapat lihat di sini bahawa LGBT dan homoseksual ini memberi implikasi kepada manusia dari segi emosi mereka. Mereka akan sentiasa dibelenggu dengan perasaan takut dan bimbang yang seterusnya tidak memberi keharmonian dalam diri mereka sendiri. Akhir sekali ialah membuat masyarakat semakin mundur dan dipandang hina oleh orang luar. Hal ini kerana aktiviti yang mereka lakukan amatlah bertentangan dengan norma kehidupan seorang manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang tidak mematuhi peraturan masyarakat ianya akan disingkirkan daripada masyarakat tersebut. Hal ini kerana mereka akan membawa masalah dalam masyarakat. Sebagai contoh, golongan LGBT atau ahli masyarakat yang terlibat dengan LGBT akan diusir oleh masyarakat kerana dikhawatiri akan mempengaruhi individu lain untuk menyertai mereka. Sekiranya ia berlaku, masyarakat yang terlibat akan menanggung malu dan kehormatan masyarakat tersebut akan jatuh. Kesimpulannya, sebuah masyarakat normal perlu mempunyai adat pegangan agama yang kuat. Masyarakat memang tidak dapat menerima golongan LGBT dan homoseksual kerana ia akan memalukan masyarakat tersebut sehingga masyarakat semakin mundur dan dipandang hina oleh orang luar. Seterusnya, pembentangan ini akan disambung oleh Yasmin. Terima kasih. Terima kasih saudari Ashfilza. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan kesimpulan. Dalam kesimpulan, saya akan membincangkan tentang cara mengatasi implikasi LGBT, homoseksual terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia. Yang pertama, melakukan pendekatan terhadap golongan LGBT dengan cara menasihati mereka. Ini amat dituntut dalam ajaran agama Islam yang mengajar kita supaya saling menasihati antara satu sama lain. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan, berdakwahlah dengan mulut iaitu dengan cara menasihati, maka itulah selemah-lemah iman. Yang kedua, menolak pemimpin yang menyokong dan memperjuangkan budaya LGBT. Ini merupakan satu cara yang paling berkesan yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan kerana pemimpin yang memperjuangkan LGBT akan mempengaruhi keputusan dalam pentadbiran kerajaan. Dengan itu, kita akan dapat mencegah daripada akar umbi lagi sebelum ia menular. Yang ketiga, mengadakan kempen kesedaran dalam mencegah budaya LGBT. Badan NGO berperanan dalam membantu pihak kerajaan dengan mengadakan kempen kesedaran dalam kalangan masyarakat. Ini secara tidak langsung kita dapat melihat sendiri keadaan masyarakat dan dapat bertindak dengan lebih awal. Akhir kata, implikasi LGBT ini dapat kita banteras selagi kita bekerjasama antara satu sama lain. Dan sentiasa beringat bahawa LGBT memberi kesan yang negatif terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Sekian, terima kasih.